Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar geografi 3K dan 3 Banduri. Okey, baiklah ya. Jadi pada hari ini ada perubahan jadual bagi minggu ini kelas geografi untuk kita, iaitu pertambahan masa dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Okey ya, jadi untuk hari ini kita akan sambung kepada tajuk jadual dan graf kita yang mana pada minggu lepas kita dah belajar tentang tajuk, iaitu berkaitan dengan jadual, dan kita dah melihat bagaimana caranya untuk membina jadual dan mendapatkan data, cara mendapatkan data. Dan pada minggu lepas juga kamu, cikgu dah memberi satu link kepada kamu untuk kamu mengisi maklumat ya, untuk kita dapatkan data untuk kita gunakan pada minggu ni supaya kita dapat membina graf bermudah, iaitu tajuk yang kita akan pelajari pada minggu ini. Baiklah ya, jadi sebelum kita memulakan kelas, jadi kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okeylah. Baiklah ya, jadi pada hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu tentang bagaimana caranya untuk membina graf bermudah. Okey, 3 jenis graf yang kita dah tengok pada minggu lepas, iaitu graf bermudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Jadi untuk hari ini kita akan cuba membina graf bermudah berdasarkan data yang telah kita kumpul pada minggu lepas. Jadi ini yang pertama ialah satu contoh tentang cara membina graf bermudah berdasarkan jadual. Cara-cara pelajar tingkatan 1 wibawa datang sekolah, dan kamu boleh lihat ini adalah data yang ditunjukkan tentang cara-cara pelajar tingkatan 3 wibawa datang sekolah. Okey, ada beberapa cara pelajar datang sekolah, iaitu bas sekolah, berjalan kaki, bas awam, basikal, motosikal, kereta. Okey, jadi bilangannya mengikut turutan 9, 7, 6, 4, 3, 1. Okey, jumlah keseluruhannya 30. Jadi langkah pertama sebelum kita nak bina graf ni, kita kena kaji dahulu data dalam jadual yang telah kita bina tu, ataupun jadual yang telah kita dapat tu. Okey, kita kena kaji dahulu berdasarkan jadual yang kamu tengok ni tentang cara pelajar tingkatan 3 bawah datang ke sekolah. Okey, kita lihat dulu nilai maksimum yang dicatatkan dalam jadual ni ialah berapa. Okay, jadi kita nampak bahawa nilai maksimum ialah 9, iaitu tentang cara pelajar datang sekolah dengan bas sekolah 9 orang. Dan nilai minimum yang paling rendah ialah kereta, iaitu seorang. Okay, kenapa penting kita tentukan, kita lihat dahulu, kaji dahulu tentang nilai maksimum dan minimum, ialah supaya kita dapat menentukan skala pada graf kita nanti. Okey, iaitu kita nak letakkan skala yang paling tinggi sekali berapa, ialah berpandukan kepada nilai maksimum ni lah. Macam ni 9. Jadi kalau kita lukis skala dia nanti, tak perlulah kita buat skala tu sampai 20 ke sampai 30 kan. Jadi cukuplah sampai 10 saja contohnya kan. Sebab nilai maksimum dia hanya 9, tak perlulah kita buat skala yang terlalu tinggi. Tapi untuk kamu tingkatan 3 ni, skala tu nanti cikgu akan terangkan kemudian. Okay, seterusnya kita pergi kepada cara membina graf bermudah. Okay, di atas kertas graf kamu, langkah yang pertama sekali ialah lukis paksi menegak dan paksi mendata di atas kertas graf anda. Okay, paksi menegak, tinggalkan ruang kosong di atas ni kan, lebih kurang kalau ini kamu nampak kertas graf ni, dia ada kotak kecil kan, kemudian dia ada garisan yang tebal. Setiap 5 kotak kecil tu ada garisan yang tebal. Okay.
Lebih kurang 10 kotak kecil tu tinggalkan ruang di atas ni. Beberapa bahagian ni kita akan gunakan untuk tulis tajuk nanti. Okey, kemudian bahagian tepi ni kamu jarakkan daripada bahagian tepi tu, jangan lukis tepi ya, jarakkan sedikit, lebih kurang 10 kotak kecil juga. Okey, lukis paksi menegak. Kemudian di bawah pun tinggalkan jugalah, sebaiknya 10 kotak kecil juga. Sebaiknya lukis 10 kotak kecil, lukiskan paksi mendatar. Okey, lukis paksi menegak dan mendatar. Okey, seterusnya. Okey, bila dah lukis paksi menegak dan mendatar, okey, kita pilih skala yang sesuai untuk wujudkan bilangan pelajar mengikut cara mereka datang ke sekolah. Okey, untuk peringkat kamu di tingkatan 3 ni, skala akan diberikan. Jadi tak perlu kamu nak mencari skala 1 cm berapa, tak payah. Memang akan diberikan. Okey, sebagai contohnya kalau graf ni, skala yang ditentukan ialah 1 cm mewakili seorang pelajar. Okey, kalau kamu ada kertas graf kat rumah, kalau kamu letak pembaris kamu, setiap 5 kotak kecil ini bernilai 1 cm pembaris. Okay? Kerana skala yang diberikan adalah 1 cm mewakili seorang pelajar. Jadi dia letakkanlah setiap 1 cm bersamaan dengan seorang, kemudian gandakanlah ianya dalam jumlah yang sama kan. Kalau sini bermula dengan 1, kalau dia kata 1 cm seorang, dia kena gandakan dalam 1 cm tu jumlah yang sama lah kan. 1, 2, 3. Kalaulah skala ni dia 1 cm, 10 orang. Jadi kamu kena letaklah sini 10, sini 20, sini 30 kan. Itu kadang-kadang pelajar ni walaupun skala dah diberi, dah ditulis 1 cm mewakili 5 orang kan contohnya. Dia tulis sini 5, sini 10, sini tiba-tiba jadi 20 pula. Dia salah kan. Gandaan tu mesti sama. Macam ni senang lah sebab 1 cm seorang. Okey, gandakan dalam yang sama. Sini kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kenapa sampai 9? Sebab tadi kita dah tengok dalam jadual tu nilai maksimum hanyalah 9. Jadi kita buat sampai 9 saja. Okey, boleh faham eh? Okey, itu ialah cara melukis skala. Pastikan dia dalam jarak yang sama, 1 cm. Gandaan dia pun dalam nilai yang sama. Okey, lepas dah letakkan skala. Okey, langkah seterusnya, lukiskan bar-bar mengikut cara pelajar datang ke sekolah. Satu bar menunjukkan satu cara kedatangan pelajar ke sekolah. Okey, kamu tengok dalam ni. Okey, yang pertama tadi ni kita tengok nilai paling tinggi dia adalah 9. Jadi dia pelotkan pada garisan nilai 9 tu. Lukis dulu puncak dia ni. Kemudian kamu boleh lukis bar dia. Okey. Okey, kamu nampak kan bar ni dia tak rapat pada paksi menegak ni. Tapi dia jarakkan. Okey, jarakkan 5 kotak kecil. Barulah lukis bar yang pertama. Kemudian untuk bar yang kedua pun sama kan. Nilai dia 7. Okey, dia jarakkan 5 kotak kecil. Lukiskan bar yang kedua. Okey, setiap bar tu dia ambil 5 kotak kecil juga. Okey, barulah nampak jarak dia sama kan. 5, 5. Okey. Jadi kamu ingatlah permulaan bar tu jangan rapatkan pada paksi. Jarakkan 5 kotak kecil. Kemudian setiap bar pun jarakkan 5 kotak kecil. Jadi kamu plot lah ikut nilai dia. Okay, ini 6, ini 4, ini 3 dan ini 1. Dan bila dah siapkan kamu lukiskan bar mengikut nilai yang dah berada dalam jadual kamu tu. Ini kamu susun ikut susunan dalam jadual ya. Okay, ikut nilai ni ikut susunan dalam jadual daripada atas sampai ke bawah kali jadual tu. Okey, ketinggian bar menunjukkan bilangan pelajar. Kemudian okey, lorek atau warnakan setiap bar dengan warna yang berlainan. Okey, nak tunjukkanlah kan ini apa dia, berjalan kaki ke, kereta ke, bas ke. Bila kita dah lorekkan warna, boleh kita buat petunjuk dia kan, label. Oh, dia kata labelkan paksi mendatar, paksi menegak, skala graf dan tajuk. Okey, yang ni bila kamu dah memang kena ada kan label paksi mendatar. Ini dia label paksi mendatar ialah cara pelajar datang ke sekolah. Kemudian paksi menegak pun kena label juga bilangan pelajar orang. Macam mana, daripada mana kamu nak dapatkan label ni ialah daripada dalam jadual. Okey, ikut saja dalam jadual yang data dia ada tu, salin balik je kan. Sini ialah cara pelajar datang ke sekolah. Dan ini bilangan pelajar dalam kurungan orang. Dia mesti ada unit dia apa kan. Bilangan pelajar mesti ada orangnya. Okey. Macamlah kalau kamu letakkan bukannya bilangan pelajar, contoh kamu letakkan jumlah kenderaan ke, mesti letak buah kan. Mesti ada unit dia. Kalau kamu tak letak unit dia, kalau mengikut skema pemakahan sebelum-sebelum ni tak ada unit, dia ada markah bagi label ya.
sebab dia mesti ada unit kaedah, kita tak tahu apakah unitnya. Okey, kemudian skala graf bar dan tajuk. Okey, skala ni tulis bawah ni, skala 1 cm mewakili 1 pelajar, dia tuliskan di bawah graf ni. Dan tajuk dia ni dia, cara pelajar 3/3 ibu bapa datang sekolah. Tajuk pun diambil daripada jadual juga kan, skala pun akan diberi dalam soalan. Okey, tajuk ni okey mesti ada lah kan. Kalau tajuk tak ada, kita tak kenal pula graf ni menunjukkan data tentang apa. Kan, sebab tajuk tu penting. Kalau zaman cikgu belajar dulu diingatkan, kalau graf tak ada tajuk ni macam manusia tanpa kepala kan. Kita tak kenal, tengok manusia tu tak ada kepala, kita pun tak kenal siapa dia. Macamlah juga graf. Kalau tak ada tajuknya, kita pun tak kenal apakah yang dipaparkan oleh graf ni. Jadi tajuk tu penting ya, pastikan ada tajuk. Okey, kemudian sediakan petunjuk bagi setiap bar. Dia petunjuk dia buatkan bas sekolah, jalan kaki, bas awam mengikut warna. Okey, sebaiknya untuk petunjuk gunakan warna. Okey, sebab warna dia nampak lebih sama. Ada setengah kaedah dia lorek kan, kamu nampak dia buat macam ni, dia buat garisan condor, dia lorek. Yang ni dia buat garisan menegak pula ke, yang ni dia buat lambang bulat ke. Ada juga yang buat macam tu kan. Tetapi kadang-kadang pelajar dia lukis bulatan di sini saiznya lain, dah kat tunjuk saiznya lain. Jadi dia punya persamaan tu dia kurangkan. Kalau kita menggunakan warna lebih tepat. Jadi digalakkan sebaiknya gunakan warna lah kan, lebih mudah. Ada juga kaedah lain ni mereka tulis di bawah ni kan. Okay? Ada juga boleh juga terima kan. Tapi sebaiknya kita bina petunjuk lah kan. Nampak kita punya graf ni kemas kan. Dari segi kegemasan tu nampak menarik. Okey. Itu antara contoh yang mudah kan, kerana graf untuk membina graf mudah. Sebab skala yang kita guna pun nilai dia kecil, jadi lebih mudah. Okey, ini sedikit ni ulangan ni bagi ringkasan. Jadi ini yang kita dah belajar. Langkah melukis graf bermudah. Lukiskan paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf dan nyatakan perkara yang diwakili oleh setiap paksi. Paksi menegak dan paksi mendatar. Y dan X tadi ni. Paksi Y dan X. Berpandukan nilai yang terbesar bagi paksi menegak. Berpandukan nilai yang terbesar bagi paksi menegak, iaitu paksi Y. Pilih skala yang sesuai. Menjadi uterang tadi kata skala akan diberikan untuk peringkat kamu di dan 3 ni. Skala diberikan, kamu cuma ikut saja kan, tak perlu nak fikir nak kira berapa skala dia. Okey, tandakan skala pada paksi menegak. Bahagikan garis mendatar kepada beberapa bahagian mengikut kesesuaian. Ini macam cikgu kata tadi. Garis mendatar tu mesti dalam jarak yang sama lah kan. Setiap 1 cm gandaan dalam nilai yang sama mengikut skala yang diberi. Kalau 1 cm seorang, setiap 1 cm gandakan seorang. 1, 2, 3 sampai 9 macam contoh tadi. Tandakan ketinggian dan lukis bar berdasarkan data dalam jadual. Macam tadi, lukiskan bar itu mengikut data pada jadual, mengikut susunan dalam jadual juga. Kemudian lorek dan warnakan setiap bar dengan warna yang berlainan. Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk. Okey, label paksi Y dan paksi X. Kemudian tulis skala di bawahnya tadi. Okey, kemudian lengkaplah graf bar mudah kamu. Okey, mudah saja cara guna graf bar ni. Kemudian kita akan tengok satu video tentang cara membina graf bar mudah. Okey, dari dalam bahasa Inggeris ya. Jadi in this video, I'm going to show you how to draw a bar chart. So whenever you draw a bar chart, one of the most important things is to always use a pencil and a ruler. That includes even labeling the numbers on the axes, okay? And use a rubber if you make a mistake. Okey, dia kata dalam ni untuk melukis graf, gunakan pensel, pembaris dan pemadam. Kenapa mesti guna pensel, tidak guna pen? Sebab kalau ada kesalahan, kita boleh padamkan guna pemadam ya. Jangan lukis graf guna pen ya. Salah. Bila melukis, mesti gunakan pensel. Okey, harap semua faham. Next, always put along the vertical axis the frequency. So you're going to put frequency up the vertical axis. Okey, untuk nilai kan, nilai kita akan letakkan pada paksi menegak, dia katakan. Okey. Always make sure that you keep the bars the same width. Okay, so on your bar chart, make sure you keep in each of the bars in the bar chart the same size across, okay, the same width.
The only thing that should be changing with the bars is the height of them. Okey, ni maklumkan di sini. Saiz kelebaran bar itu mesti sama kan. Same width, okey, mesti sama lebarnya. Jangan bar yang pertama tu kurus sikit, bar yang kedua gemuk pula, bar yang ketiga ramping pula. Okey, salah, tak boleh lah kan. Saiz bar mesti sama macam kita tengok dalam yang cikgu tunjuk tadi ni. Dia gunakan 5 kotak kecil untuk setiap bar dah. Jadi sama semuanya, okey. And finally, normally you will have gaps between the bars. That's for discrete data. Otherwise, histogram for continuous data. So normally there's going to be gaps between your bars, and make sure those gaps they're the same size. Okey, dia katakan jarak di antara bar itu mesti dalam jarak yang sama kan. Jangan sekejap bar tu rapat, sekejap bar tu jauh. Okey, kita tengokkan macam mana dia lukis graf bar. Okay, so we're going to draw a bar chart for this set of information. So we've got shoe size, 4, 5, 6, and 7. That'll go along the horizontal axis. And the frequency, which will go up the vertical axis. Frequency always has to start at 0 and goes up to the largest number, which is 10. So it's going to go up from 0 to 10. Okay, so you get your square paper like so, and get a ruler, get your pencil, and we're going to first of all start off by drawing our axes. Okay, so our horizontal axis was for shoe size, so let's just start at a particular point. Let's start here for your horizontal axis, like so, and then draw your vertical axis. Let's go from 0 up to the highest number, which was 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you wanted to, you could. Okey, jadi kamu nampak kan langkah pertama ialah dia bina paksi menegak dan paksi mendatar. Okay, kalau kamu nampak dalam ni dia menggunakan bukan kertas graf, dia menggunakan kotak kertas yang ada petak-petak ni. Tapi dia tak menggunakan skala lah sebab tadi dia punya nilai maksimum pada jadual dia ialah berapa? 10 kan. Jadi dia gunakan setiap kotak kecil tu bersamaan dengan 1. Macam ni dia tak tentukan 1 cm bersamaan dengan berapa. Sebab itulah dia gunakan nilai pada kotak kecil. Tapi kita takkan buat macam ni lah kan. Ini sebagai contoh panduan belakang kamu saja. Kalau kita ikut macam cikgu terang tadi, 1 cm berapa, kita gunakan nilai tu, okey? You've gone up in 2, so you could have gone up, you could have taken 2 squares for each one, so gone 0, 1, 2, 3. But make sure that you keep the same size, so 2 squares, so 0 there, then 1, then 2, and then 3. You need to make sure you're consistent with that there. Okay, so I've gone up from 1, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And that is our frequency. So I'm going to put frequency here. Okay, so put the frequency up the vertical axis, and then the shoe size along the bottom axis, so the horizontal axis. So I'm going to do each bar being 2 squares across. So shoe size 4 will be here, so it's going to be 4. I'm going to leave a gap of 2 squares. It doesn't have to be. I could have left the gap of 1 square. It's up to yourself. And then I'm going to do 5, and it has to be the same size as this. So it has to be 2 squares. I'm going to leave a gap. The gap again has to be the same size. So it's going to be a gap of 2 squares. And then 6 has to be 2 squares. A gap of 2, and 7. Okay, let's just double check the information. So we're drawing a bar chart for this. So I've got my shoe size, or let's just actually label it to shoe size. Okay, and then let's draw our bars. So 4 goes up to 10. So our first bar is going to go up to 10. Goes up like so. The next bar for 5 went up to 8. 5 goes up to 8. Okay, shoe size 6 was 9. Like so. And finally, shoe size 7 was, the frequency was 2. If you want to colour these bars in, you can. The main things, just to recap them, frequency goes up the side,
each bar is the same width, so each bar is 2. The gaps are the same size. And let's include the title as well. So bar chart to show shoe size. And we've labeled all our axes, and that's it. So that's how to draw a bar chart. Okay, kamu boleh nampak sini. Dalam yang dia buat sini, dia letakkan tajuk, kemudian label pada paksi menegak dia letakkan di tepi ya. Yang kita tengok ni dia mesti berada di atas, kemudian label ni pun dia letak di bawah, kita boleh letak di ujung ni. Kemudian kamu tengok dia tak buat petunjuk, tapi dia letakkan petunjuk tu di bawah setiap bar. Okay, ada juga kaedah yang macam tu kan. Tapi kita ikut kaedah yang kita belajar, kita buat petak dan kita warnakan untuk menunjukkan petunjuk dia. Okey ya, baiklah. Okey, jadi itulah kaedah untuk membina graf bar mudah yang kita akan belajar dan cuba buat untuk hari ini. Jadi ya, untuk kemudian kita rujuk sedikit kepada buku teks kita. Okey, buku teks kamu kalau kamu tengok di muka surat 10, okey, ada kaedah yang ditunjukkan. Okey, membina graf bar mudah berdasarkan jadual yang telah disediakan ni. Cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke SMK Orchid pada tahun 2017. Okey, di cara dia ada baris basikal yang kaki kereta motosikal dan jumlah dia kamu boleh nampak di sini 7, 14, 12, 5, 2. Okey, jadi tengok ni digunakan kertas graf. Okey, kamu boleh tengok dengan lebih jelas. Okey, rujuklah pada buku teks yang cikgu dah post dalam grup tu kan. Okey, langkah yang pertama, okey, lukis paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. Okey, sama kan, lukis paksi menegak, paksi mendatar gunakan pensel dan pembaris. Okey, paksi menegak akan menunjukkan bilangan dan paksi bilangan murid, dan paksi mendatar menunjukkan cara datang ke sekolah. Okey, skala yang sesuai, skala yang diberi ialah 1 cm mewakili seorang murid. Okey, jadi dia pun tandakanlah skala kan, kamu nampak ni. Okey, cikgu zoom sikit. Okey, itu kan skala dia buat. Okey, bawah ni kamu boleh tulis kosong tulis kosong. Okey, 1, 2, 3, 1 cm satu orang murid. Jadi dia buatlah sampai berapa ni? 12. Okey, kenapa dia buat sampai 12? Itu kita kena rujuk jadual kan, sebab nilai maksimum dia tadi ialah Allah Akbar ya. Nilai maksimum dia tadi ialah 12 ni kan, nilai maksimum. Okey, 12. Sebab itulah dia buat sampai 12 saja kan. Okey, jadi dia lukiskan lah. Okey, kamu nampak dalam ni dia jarakkan bar tu daripada paksi menegak. Dia tak rapatkan. Okey, macam ni. Kalau kamu perasan tadi dalam video tadi yang tunjukkan cara tu, yang dalam bahasa orang putih tu, English tu, dia rapatkan bar daripada paksi kan. Jadi tapi untuk kaedah kita mesti jarakkan bar tu daripada paksi menegak. 5 kotak kecil kamu jarakkan, lukislah bar pertama. Okey, berapa? Okey, kalau dalam ni bar pertama dia ialah 7. Jadi dia plot lah pada nilai 7. Okey, lukis. Lepas tu jarak yang kedua pula 4. Okey, 4. Okey, lukis bar dia sampailah habis seterusnya. Okey, bila dah habis semua graf tu, okey, dia letakkanlah kan, kamu labelkanlah paksi menegak, paksi mendatar, ikut saja pada jadual. Okey, jadual ni paksi menegak dia ialah cara datang sekolah. Salin balik saja kan. Masukkan dalam kertas graf kamu. Okey, cara datang sekolah sini. Dan paksi menegak dia pula ialah bilangan murid dalam kurungan orang. Okey, letakkanlah di sini. Okey, kemudian tajuk dia pun ambil daripada graf juga. Ni tajuk dia, cara murid tingkatan 3 Mutiara SMK Orchid datang ke SMK pada tahun 2017. Masukkan saja di atas ni. Okey kan. Kemudian macam biasa, gunakan warna untuk menunjukkan jenis pengangkutan tu. Okey, kuning, bas. Okey, biru. Okey, bila gunakan warna ni lebih jelas. Kita nampak. Okey, jadi siaplah graf bar ni. Okey. Harap kamu boleh faham. Kalau masih tak faham, ulanglah video yang cikgu tunjukkan ni sampai faham. Jadi untuk hari ini kita akan membina graf bar mudah. Jadi untuk bina graf bar mudah ni,
kamu boleh gunakanlah sama ada kertas graf ataupun guna kertas kosong pun boleh. Sebab apa? Sebab untuk graf bar mudah ni nilai yang kita akan gunakan ialah kecil, jadi tak ada masalah. Kamu boleh gunakan 1 sentimeter pembaris kamu tu mengikut skala cikgu akan bagi nantilah. Skala yang kita akan gunakan nanti untuk graf bar mudah sama jugalah, 1 sentimeter satu orang. Okey, 1 sentimeter satu orang. Jadi kalau kamu tak ada kertas graf, kamu boleh gunakan kertas kosong je. Jadi kamu gunakanlah pembaris kamu tu, setiap 1 sentimeter kamu letakkanlah nilai murid tu kan, setiap 1 sentimeter satu orang, gandakan sampai ke nilai maksimum dia berapa, kita akan rujuk kepada data yang kita dah kumpulkan pada minggu lepas tu. Okey. Okey, walaupun kamu tak ada kertas graf, kamu boleh guna kertas kosong untuk bina graf untuk hari ini. Tapi untuk minggu depan, untuk kelas minggu depan, cikgu sarankan kamu sediakan kertas graf lah. Kerana untuk minggu depan kita akan masuk ke tajuk graf garisan mudah. Tapi graf garisan mudah ni dia menggunakan nilai yang besar, nilai dia melangkaui sehingga puluh ribu, ratus ribu. Jadi kalau kita guna kertas yang kosong, dia susah kita nak tukar nilai kan. Kalau guna kertas graf ni lebih mudah lah, sebab dia ada garisan kotak-kotak kecil tu, jadi mudah untuk kita nak plotkan nilai-nilai yang pada titik perpuluhan yang kecil tu kan, boleh kita jangkakan. Okay, tapi untuk hari ni masih boleh gunakan kertas kosong. Okay, kalau ada kertas graf tu lebih baguslah, lebih baiklah. Okey, jadi data untuk pada hari ini yang kita akan gunakan ialah berdasarkan data yang telah kita kumpul pada minggu lepas yang kamu dah jawab dalam Google Form tu. Okey, iaitu tentang cara datang ke sekolah juga yang cikgu minta kamu isi dalam Google Form, dan ada beberapa orang pelajar yang telah respon, dan inilah hasil yang telah kita dapat. Okey, iaitu motosikal 7 orang, kereta 5 orang, bas 2 orang, lain-lain 2 orang, dan berjalan kaki seorang. Okey, jadi berdasarkan data yang telah kita kumpul ni, cikgu nak yang pertama ialah kamu binakan dahulu jadual. Okey. Okey, tajuk untuk jadual ini yang kamu akan tulis ialah ini dia. Okey, ini tajuk dia, cara pelajar tingkatan 3 Akik dan Baiduri SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad 2020 datang ke sekolah. Itu tajuk dia. Dan itulah tajuk yang kamu akan gunakan, dan data dia ialah berdasarkan yang ni. Okey, nanti data ni cikgu akan postkan dalam grup WhatsApp kita. Jadi kamu tukarkanlah data ni ke dalam bentuk jadual. Bila dah siap jadual tu, barulah kamu bina graf bar mudah. Okey, baiklah. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya cikgu nanti. Okey, jadi kamu boleh teruskanlah dengan langkah terusnya, iaitu bina jadual daripada data yang ada di dalam ni, yang cikgu akan post dalam grup WhatsApp juga. Dan teruslah melukis graf bar mudah. Kemudian hasil dia kamu bolehlah hantarkan kepada cikgu untuk cikgu buat penyemakan. Okey. Untuk latihan yang pada minggu lepas pun ada sebilangan pelajar belum lagi PM kepada cikgu hasil tugasan, jadi cikgu minta PM segera bersama dengan latihan pada hari ini. Okey, jadi aku rasa setakat itu sajalah untuk hari ini. Baiklah jadi teruskan dengan tugasan yang cikgu telah berikan kepada kamu. Dan bila kamu dah siap seterusnya untuk tugasan yang lain, cikgu akan maklumkan dalam grup WhatsApp lah. Okey, baiklah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.